أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بارك لنا في شعبان wabalighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah ya Allah sisa-sisa hidup kami dalam penghujungnya Syaban, dan lebih kurang 8 hari lagi kami akan masuk ke dalam bulannya Ramadan. Wabalighna Ramadan, mudah-mudahan Kau sampaikan diri kami ya Allah, rohani kami ya Allah, zahir kami ya Allah, batin kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan sekali lagi pada pagi ini tuan-tuan dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk apa? Untuk kita mendengar satu kisah yang berlaku di zaman Bani Israel, yang bila mana seorang pemuda daripada Bani Israel ni tuan-tuan, dia menyatakan keinginan, berimpian, berhajat nak pergi belajar di luar negara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nak belajar di luar negara. Satu impian yang bagus, satu hasrat yang bagus. Kemudian tiba-tiba cerita laki-laki ni tuan-tuan, seorang Bani Israel ini sampai kepada Nabi dia. Sampai kepada Nabi dia. Maka kemudian sebentar lagi kita akan dengar apakah nasihat yang akan diberikan oleh Nabi ini, yang sehingga membuatkan tuan-tuan seorang laki-laki daripada Bani Israel ni memutuskan impiannya, memutuskan hajatnya, memutuskan gerak langkahnya untuk apa? Meneruskan belajar keluar negara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi pertamanya, apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Saya suka membaca update daripada tuan-tuan. Yang mudah-mudahan saya juga alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak tahu juga apa khabar batin anda pada pagi ini. Cuba tulis di ruangan komen. Bagi tuan-tuan yang boleh jadi baharu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datanglah hashtag Santapan Rohani. Maka kalau tuan-tuan nak tahu jawapan demi jawapan, maka cuba tengok circle yang saya lahirkan. Kerana apa tuan-tuan? Mereka ini bukan sahaja mereka melakukan tindakan, tetapi setiap tindakan yang mereka lakukan mesti terdapat sebab dan rahsia di sebalik apa yang mereka harapkan. Terima kasih Z Muhammad Din. Okey. Jadi seperti biasa, tolong update apa khabar batin anda pada pagi ini. Yang mudah-mudahan jawapannya, ya Allah, Ustaz, batin saya sihat selagi mana diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang kedua. Baik, dan poin yang ketiga tuan-tuan, sebelum kita nak masuk kepada nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini, yang mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu peringatan dalam hashtag Santapan Rohani. Kenapa pentingnya Santapan Rohani ini? Supaya kita nak pastikan batin kita diberi makanan sebagaimana tuan-tuan memberi makan kepada zahir. Saya ulang balik betapa pentingnya hashtag Santapan Rohani ini setiap pagi ini. Sebagaimana zahir tuan-tuan memerlukan makanan, jasad tuan-tuan memerlukan makanan, dan perut tuan-tuan memerlukan makanan. Jangan lupa tuan-tuan, batin kita, rohaniah kita, hati kita, qalbi kita juga memerlukan makanan. Selain daripada makanan berbentuk zikir, selain daripada makanan berbentuk selawat ke atas Nabi SAW, maka tak dapat tidak tuan-tuan, nasihat-nasihat juga merupakan satu makanan yang perlu kita hadam setiap pagi. Jadi tolong tanya diri kita,
setiap pagi apa nasihat yang aku dengar untuk memastikan diri aku semakin hebat dan semakin berjalan sebagaimana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersambung daripada nasihat yang ke-14 dengan tajuk tulis takut kepada Allah, menjaga lidah dan menjaga makanan. Tulis tajuknya dulu. Dan yang akan diadaptasikan dengan sebuah kisah yang begitu hebat, yang mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Dan apakah kaitan kisah ini dengan membawaki kepada takut kepada Allah, jaga lidah dan menjaga makanan, benda yang nak masuk dalam perut ni. Baik. Diriwayatkan bahawa seorang daripada Bani Israel telah pergi menuntut ilmu ke luar negara. Dan seorang pemuda ni daripada Bani Israel, dia ni nak pergilah belajar ke luar negara. Salah ke? Tak salah. Satu benda yang baik, satu impian yang baik, satu perkara yang baik nak pergi belajar ke luar negara. Berita itu pun telah sampai kepada Nabi mereka pada saat itu. Jadi bila mana dia nak pergi belajar ke luar negara ni, maka berita tu sampai kepada Nabi dia, Nabi Bani Israel tu. Sebab kita maklum Nabi ni banyak. Kita maklum tuan-tuan, Nabi ni banyak. Berapa jumlah Nabi? 124,000. 124,000. Dan ingat tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Walaupun tugas para Nabi, mereka tidak wajib mengajar, tidak wajib menyampaikan, tetapi mereka boleh saja mengajar. Itu bedanya. Dengar dengan baik. Berbeza Rasul. Bila Rasul ni wajib, bila mana mereka dapat wahyi daripada Allah Ta'ala, wajib mereka sampaikan, wajib mereka sebarkan. Tetapi berbeza dengan para Nabi. Nabi ni dapat wahyi daripada Allah Ta'ala, dapat utusan daripada Allah Ta'ala, dapat maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka tak wajib sampaikan. Tapi mereka boleh je bagi nasihat, boleh je bagi ilmu. Baik. Maka bila mana salah seorang pemuda daripada Bani Israel nak pergi belajar ke luar negara, berita ni sampailah kepada Nabi mereka. Dan Nabi tu panggil pemuda tadi. Kemudian ia pun dipanggil. Dan setelah menghadap, maka Nabi itu pun bersabda. Bila budak tu sampai kepada Nabi dia, maka Nabi dia pun mula bersabda. Dengan katanya, Ya fata, inni a'izuka bi thalasi khisalin. Fiha ilmul awwalin wal akhirin. Khafillahu fi sirri wa alaniyah. Wa amsik lisanaka anil khalqi. La tazkurhum illa bi khairin. Wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tulis di ruangan komen. Nabi tu berpesan, aku dengar cerita kau nak pergi menuntut luar negara, katanya Nabi tadi. Maka Al-Fatah, pemuda tu mengakulah, betul. Aku nak pergi belajar ke luar negara, nak pergi menuntut ilmu, cari ilmu ke luar negara ni. Maka bila mendengar perkhabaran itu, kata Nabi, Ya Fatah, wahai pemuda, inni sesungguhnya aku a'izuka bi thalathi khisalin. Aku akan menasihati kamu dengan 3 perkara. Fiha, yang terdapat di dalamnya ilmul awwalin wal akhirin. Yang terdapat dalamnya ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu untuk orang-orang akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, keramat. Kalam-kalam para awliya, kalam orang solihin, para nabi ni hebat. Hebat. Dia kata apa? Aku nak bagi kamu satu nasihat. Nasihat ini satu ilmu yang dipakai oleh orang-orang dulu.
Tak kiralah nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu ke apa. Dan ilmu ni juga benda yang akan memberi kepada kamu kesan dan impak untuk benda wal akhirin. Benda-benda ilmu-ilmu yang orang-orang yang akhir zaman. Kita ni lah. Dia kata apa? Yang pertama, tulis di ruangan komen. Khafillahi fi sirri wa alaniyah. Yang pertama sekali, hendaklah kamu sentiasa takut kepada Allah, sama ada secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis. Yang pertama sekali, kamu ni kena takut kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah, sama ada dalam keadaan terang-terangan di hadapan orang ke apa dan sebagainya. Wa ala niyah. Wa ala niyah bertenterangan. Wasirin, sama ada dalam keadaan tersembunyi. Duduk dalam bilik ke, duduk seorang diri ke, maka tak dapat tidak wajib kamu sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa tuan-tuan? Supaya tak dapat tidak, bila mana kita sentiasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala itu, menghasilkan begitu banyak kebaikan demi kebaikan, menghasilkan begitu banyak nur demi nur, menghasilkan begitu banyak penjiwaan kita kepada jalan untuk mencari kebahagiaan. Kerana tuan-tuan maklum, tiada bahagia yang abadi melainkan kebahagiaan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ke betul? Tiada kebahagiaan yang hebat melainkan kebahagiaan dalam keadaan mencintai benda yang wajibal wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada kebahagiaan yang memastikan kita benar-benar bahagia bila mana jiwa kita betul-betul mengenali, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam bab taqwa ni tuan-tuan, kita nak hukum zahir tak boleh. Dah? Sebab ayat ni pun betul dah. Kamu ni sentiasa takut kepada Allah dalam keadaan sunyi ataupun nyata, di hadapan orang ataupun di belakang orang. Supaya apa? Supaya dengan apa yang kamu lakukan itu menghasilkan kebaikan. Jadi sebab itulah kenapa pentingnya ilmu tasawuf. Dah? Dan saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang masih lagi bersama dalam program KK2 dan KK3. Dah? Masih ada yang tak tahu kok KK ni apa? Program khatam kitab. Di mana kami belajar kitab daripada mula sampai habis, dan program ni berlangsung selama setahun. Dah? Supaya apa? Kita nak pastikan kitab tu dapat dikhatamkan. Dah? Macam sekarang ni kita ada Kitabut Tauhid. Ini sekadar maklumat tuan-tuan. Dan jangan ditanya di ruang komen, Ustaz, program KK ni dibuka ke? Belum lagi dibuka sebab program tengah run. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan nak belajar kitab sampai khatam, macam saat lagi pukul 10 ada pelajaran tasawuf, kita menggunakan kitab ni. Dan pengajian ni memakan masa hampir setahun. Next selection, next pembukaan pada 2022 nanti. Cuma apa yang hamba nak sampaikan ialah, dalam pelajaran kitabut tasawuf, kita belajar ilmu tasawuf. Ada satu ilmu dipanggil sifat mahmudah, ada sebuah tajuk yang dipanggil apa? Khauf. Kita kena sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi mereka yang belajar dengan berkitab, belajar dengan lebih mendalam, maka saya ingatkan sentiasa mengulang kaji. Supaya apa? Kita faham bagaimana yang dikendaki dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jelas ke jelas? Baik, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, nasihat Nabi tadi kepada seorang Bani Israel nak pergi belajar luar negara. Dia kata apa? Kau nak pergi belajar kan? Maka pesan Nabi tadi, wa amsik lisanaka anil khalqi la tazkurhum illa bi khairin. Tulis di ruangan komen, tulis. Pesan Nabi tadi, tahanlah lisanmu daripada memburukkan makhluk. Tahanlah lisanmu dari memburukkan makhluk. Janganlah kamu menceritakan mereka selain kebaikannya. Dua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Engkau nak pergi merantau tempat orang ni, nasihat kedua, jaga lidah. Jaga lidah. Jangan duk cerita keburukan orang. Jangan duk buka keaiban orang. Jangan duk cerita perkara kekurangan orang. Dalam keadaan, adakah mereka itu satu makhluk yang pasti tak buat salah? Dalam keadaan kita pula, adakah dengan nasihat ataupun perkataan yang kita nak mengeluarkan menyatakan kita ni sentiasa yang baik?
Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, bila mana dinasihatkan kepada sang budak tadi, jaga lidah kamu daripada mengata kepada orang melainkan perkara kebaikan. Jadi kepada tuan-tuan, kadang-kadang kalian sering bertanya, Ustaz, macam mana kami nak buat ni? Tuan-tuan, praktikalnya mudah. Cara saya belajar kitab, cara saya mengajar kitab, cara saya belajar kitab, setiap benda yang saya baca, saya akan fikir bagaimana praktikalnya. Bagaimana praktikalnya. Kalau tuan-tuan nak jaga lidah, dia, cara yang pertama sekali, boleh tulis di ruangan komen, jangan senyap. Jangan senyap. Sebab tanah yang kosong, kalau tuan-tuan tak buat apa, lalang naik. Jelas ke jelas? Siapa faham makna ibarat ni? Tuan-tuan ada tanah yang kosong, luas tanah tu. Hari tu dah panggil dah orang apa tu? Orang bajak. Dah panggil dah. Orang potong rumput dan sebagainya. Maka tanah tu jadi kosong. Bila tanah tu kosong, tuan-tuan tak buat apa-apa. Sama juga dengan lidah. Lidah yang kosong ni tuan-tuan, senyap. Senyap je. Mengata pun tidak, cakap pun tidak. Tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Tanah yang kosong akan mengakibatkan lalang pula naik. Bila lalang naik, macam-macam binatang, hayawan yang pelik-pelik boleh masuk. Ularnya ada, kalau jengkingnya ada, lipannya ada. Jadi apa ibarat yang hamba nak bagi faham? Kalau tuan-tuan nak pastikan tanah yang kosong tu bermanfaat, tanam benda lain. Tanam benda lain. Tanamlah getah ke, tanamlah ubi ke, tanamlah buah ke, tanamlah sayur ke, baru bermanfaat. Maknanya apa? Bukan memberi faham nasihat Nabi tadi. Ya fata, wahai pemuda, kalau kau nak pergi belajar luar negara, jaga lidah. Jangan mengata orang lain. Bukan makna senyap. Caranya mudah. Buat kerja lain. Pertama, banyakkan baca Quran. Tapi baca Quran ni, kita kena ada benda. Kalau di rumah, bolehlah. Kalau tengah tempat kerja, tengah bawa kereta. Yang kedua, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hidupkan lidah dengan selawat. InsyaAllah tuan-tuan, bila lidah kita dah bersibuk dengan kerja lain, maka tak ada masa dia nak buat kerja lain. Siapa jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Bila lidah kita dah sibuk buat kerja lain, apa dia? Selawat ke atas Nabi. Sebab tu nak cerita kelebihan selawat ni, kalau tuan-tuan nak lah. Kalau tuan-tuan nak. Ini merupakan satu maklumat yang begitu hebat supaya menjadi suatu ikatan pada hati tuan-tuan. Kenapa? Why? Kenapa aku perlu memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW? Kalau tuan-tuan nak belanja love sikit, InsyaAllah saya akan sampaikan. Supaya bila tuan-tuan jelas benda ini, kenapa orang dulu mereka sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Tak henti-henti berselawat ke atas Nabi. Tak jemu-jemu berselawat ke atas Nabi SAW. Antara sebabnya apa? Yang pertama tuan-tuan, antara amalan yang diterima, selawat ni kena jahar. Dia tak boleh dalam hati. Selawat tak boleh sir. Bagus soalan tadi. Selawat ni tak boleh dalam hati. Buat apa tu? Selawat. La. Zikir boleh. Allah. Zikir boleh. Selawat lah mesti dekat lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelas? Baik. Kata ulama, antara amalan yang Allah Ta'ala qabul, sama ada riak ke, ujub ke, takabur ke, terpaksa ke, tak ikhlas ke apa, sallu, berselawat ke atas Nabi SAW. Hebat tuan-tuan. Amalkanlah. Kata Pak Long, Syekh Zainul Asri, Syekhuna kata apa? Tuan-tuan, hidup kita memerlukan mursyid. Tulis ayat ni, bagus ayat ni. Hidup kita ni memerlukan mursyid. Mursyid ni ada mursyid yang zahir, ada mursyid yang maknawi. Mursyid ni dipanggil penjagaan. Kalau orang belajar ilmu tasawuf ke, belajar tariqah ke, dia ada mursyid yang berbentuk zahir, penjagaan yang zahir. Tapi kadang-kadang akhir zaman ni, bila mana kita nak mencari mursyid ni bukan jalan yang begitu mudah.
dalam keadaan kita jahil, ilmu tak ada, tak boleh beda mana hak mana yang batil, maka kata Syekhuna Syekh Zainal Asri, dia kata selawat itu menempati bagi mursyid diri kita. Menempati. Dah tulis. Supaya tuan-tuan ingat. Jadi kalau hidup kita tak ada mursyid yang menunjuk kita kepada perjalanan yang begitu hebat dalam nak mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidak tuan-tuan, antara mursyid yang paling penting perlu kita jaga, sallu ala nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kaitan selawat dengan nasihat tadi? Jawapannya mudah. Bila lidah dah penuh dengan selawat, tak ada masalah nak mengata orang. Bila lidah dah dipenuhkan dengan selawat, tak ada masalah nak buat kerja lain. Bila lidah dah dipenuhkan dengan selawat, tak ada masalah kita nak mengumpat, mengadu domba, mengeji dan sebagainya. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Huzaimah. Dah tulis. Jadi maknanya selawat itu menempati mursyid yang batin dalam dirinya kita. Selawat itu menempati mursyid yang batin dalam dirinya kita. Tapi jangan selesa dengan apa yang ada. Dah ada selawat ke atas Nabi, tak payah cari guru mursyid lah. Tak, bukan begitu. Sekurang-kurangnya kita ada perjalanan. Dan kaitan dengan apa yang kita nak sembang pada pagi ini, dengan kisah seorang budak Bani Israel tadi. Bila seorang Nabi tu pesan, kau nak pergi merantau boleh, pergilah. Tapi syarat jaga lidah kamu. Jangan mengata orang, jangan menjelekkan orang, jangan mengurangkan orang, melainkan cerita kepada kebaikan. Cerita benda baik, cerita benda baik. Jelas? Jadi bagi tuan-tuan yang tak boleh tahan lidah tu, perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW. Jelas ke jelas? Habis itu perkara yang kedua. Baik. Yang ketiga, wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali. Yang ketiga apa dia? Wanzur. Dan lihatlah rotimu yang kamu makan sehingga jelaslah kehalalannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni jaga tuan-tuan. Dah. Nasihat yang ketiga, bila mana seorang budak dia nak pergi belajar luar negara, sampai perkhabaran kepada Nabi dia, maka Nabi dia panggil. Wahai budak, kau nak pergi belajar luar negara ke? Betul. Yang pertama nasihatnya apa tadi? Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan sunyi ataupun nyata. Yang kedua apa dia? Jagalah lidah kamu daripada mengata orang dan cerita benda-benda yang baik sahaja, jangan cerita keburukan orang. Dan yang ketiga tulis di ruangan komen, tulis. Bagi tuan-tuan yang ada anak nak belajar luar negara, bagi pesan ni. Bagi nasihat yang sama. Sebagaimana Nabi itu berpesan kepada Bani Israel, tolong, please, bagi nasihat yang sama. Yang ketiga apa? Kau tengok roti tu yang kau nak makan, kau pastikan kehalalannya. Pastikan setiap benda nak masuk dalam perut kau, halal. Pastikan setiap benda nak masuk dalam diri kau, halal. Dan pastikan setiap benda nak masuk dalam halkum kau, halal. Ni benda yang penting tuan-tuan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab masalah halal haram ni, dan hari ni pula bila mana berkaitan dengan masalah muamalat, ada pula syubhah. Syubhah ni pula benda kesamaran. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kenapa takwa tak datang. Walaupun letaknya nombor 3, tapi nombor 3 tuan-tuan menghasilkan yang pertama. Takwa tak akan datang kalau makanan yang halal haram tak jaga. Simple je. Takwa tak akan hadir kalau kita tak boleh pastikan benda yang masuk dalam mulut kita ni halal ke haram. Contoh paling mudah. Ya, boleh jadi tuan-tuan tak pernah buat kerja haram. Tuan-tuan tak pernah buat perkara-perkara yang haram. Jadi bagaimana mungkin tu tak ada duit haram? Ni. Contoh paling mudah. Contoh paling mudah tuan-tuan. Yang ni bukan haram dari sudut zahir. Saya boleh buktikan duit itu haram dari segi maknawi ada. Haram dari segi makna. Zahir tu tak haram, tapi maknawinya haram. Contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Ni, 8 hari lagi kita nak masuk Ramadan.
Bila 8 hari lagi nak masuk Ramadan, kalau tuan-tuan mula teringat, ada qada-qada puasa yang tak qada lagi, maka diwajibkan kena fidyah. Jelas ke jelas? Dan selama 3-4 hari ni tuan-tuan, saya duk ulang cerita yang sama, saya duk sampaikan maklumat yang sama. Fidyah itu wajib. Fidyah itu wajib. Sebab dia denda. Mana kata wajib? Tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bayar fidyah. Berganda ke tak berganda ke, tu khilaf, cerita lain. Tetapi kewajiban dalam nak membayar fidyah itu, sekiranya kalian tak qada, wajib. Okey. Bila mana kita dah kira, lepas tu wajib kena bayar fidyah, ada jumlah figure tu, dan figure itu ada nilainya, ada tukarannya dalam bank kita. Dalam bank tuan-tuan. Kemudian apa berlaku? Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan tak bayar hutang tadi. Sedangkan fidyah ni wajib. Betul? Seumpama hutang lah. Fidyah itu wajib. Seumpama hutang. Tuan-tuan tak bayar fidyah. Tuan-tuan tak bayar hutang. Sedangkan duit ada dalam bank tuan-tuan. Duit tu ada. Okey. Sekarang ni saya nak tanya. Dalam bank tuan-tuan ada 1,000 contoh. Ada 1,000. Dengar dengan baik. Fidyah yang kena bayar berapa? Tak banyak, RM100. Berapa? RM100. Dan RM100 tu ada dalam 1,000 tu. Ada. Sebab itulah duit yang wajib kalian keluarkan dan bayar fidyah. Saya ulang kali yang kedua. Masalah berganda tak berganda tu khilaf. Khilaf di kalangan ulama' tak nak bergaduh. Yang penting qada tu wajib, fidyah tu wajib. Kalau kena fidyah. Tak ada alasan. Sekarang ni, bila tuan-tuan tahu wajib kena bayar fidyah RM100. Dan duit itu ada dalam bank tuan-tuan. Ada dalam poket tuan-tuan. Ada dalam tas tuan-tuan. Ada dalam beg duit tuan-tuan. Maka tolong bagi tahu saya, macam mana tuan-tuan nak bedakan duit dalam bank tu mana halal mana haram? Sudah. Cuba jawab di ruangan komen. Sekarang ni macam mana tuan-tuan nak asingkan? Siapa jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Siapa yang nak jawab, saya buka ruang untuk kalian menjawab. Yang di IG pun boleh jawab. Sebab tu ingat kewajiban bayar hutang ni penting. Sebab itu saya ulang lagi. Ayat Al-Quran yang paling panjang full stopnya dalam Al-Quran tu, ayat yang menceritakan masalah dainun, hutang. Sekarang ni tuan-tuan wajib bayar hutang. Dan duit tu ada dalam bank tuan-tuan. Tuan-tuan tak bawa keluar. Sekarang ni macam mana tuan-tuan nak asingkan duit dalam bank tu mana halal mana haram? Apa beza halal dan haram? Bila kita wajib bayar hutang, dalam bank tu kan duit orang lain. Bukan duit aku dah. Kalau kita makan duit orang, haram dah. Adakah kalian jelas? Ni yang di IG senyap je hari ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang tak faham lagi macam mana makna haram. Kan tuan-tuan diwajibkan bayar fidyah. Fidyah itu wajibun, wajib. Bila sampai masa kena bayar. Okey. Dan nilai itu ada dalam bank. Maknanya, dalam bank tuan-tuan ada RM1,000. Dalam waktu yang sama, RM100 tu merupakan duit orang lain. Duit yang wajib tuan-tuan bayar. Maknanya, hak orang lain. Kalau aku makan hak orang lain, halal ke haram? Cuba jawab di ruangan komen. Saya nak jelaskan betul-betul. Supaya kita mengimplikasikan setiap apa yang kita belajar dengan bentuk praktikal. Sekarang ni tolong jelaskan sahaja. Macam mana tuan-tuan nak bedakan dalam bank tu, mana duit halal, mana duit haram? Saya masih lagi menanti jawapan daripada tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Supaya apa tuan-tuan? Jaga. Waalaikumsalam Syamsiah. MD Saman.
Macam mana? Ada yang boleh beri jawapan? Ataupun kalian masih lagi berfikir? Ataupun kalian dah putus harapan? Ataupun kalian dah tak tahu nak jawab macam mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Cara yang pertama tuan-tuan, keluarkanlah hutang wajib dibayar. Paling tidak pun tulis di ruangan komen. Bagi tuan-tuan yang tak mampu nak bayar, minta tangguh dulu kalau berhutang dengan makhluk. Supaya kita nak pastikan duit yang kita ada boleh kita guna, nak rolling dan sebagainya. Sebab sekali lagi hasil keuntungan nak bagi ke anak, nak bagi ke bini, nak bagi ke cucu, nak bagi ke staff. Ingat, jangan sampai kita masuk dalam perut kita benda-benda yang syubhah. Apatah lagi benda-benda yang haram. Sebab haram ni bukan semata-mata pada zahir. Ada makna haram pada maknawi, haram pada makna. Dan kadang-kadang didapatkan duit tu daripada duit yang halal, tapi caranya cara yang haram. Kadang-kadang caranya halal, benda tu pula haram. Contoh makan benda haram. Haram lah ustaz. Keluarkan jumlah RM fidyah. Selesai masalah. Itu jawapan Kak Noraini. Kena keluarkan duit tersebut. Barulah duit baki itu bersih. Betul. Selesai. Jelas? Okey. Jadi maknanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nasihat yang ketiga, ya ghulam, wahai budak, kau nak pergi belajar luar negara, kau pastikan 3 perkara. Nombor 3 apa? Setiap benda nak masuk dalam perut kau halal. Nasihat ni tuan-tuan gunakanlah bagi tuan-tuan yang nak safar, nak musafir, nak pergi luar negara, nak pergi melancong. Dan bab makan ni lagi kena jaga. Bab makan ni lagi kena jaga. Supaya kita pastikan tak nak masuk dalam darah daging kita benda-benda yang syubhah, mahupun benda-benda yang haram. Setelah itu, ternyata pemuda tersebut, dengar akhir sekali. Selepas sang Nabi tadi memberi 3 nasihat tadi kepada Al-Fata, yakni pemuda tadi, ternyata pemuda tersebut membatalkan niatnya untuk pergi menuntut ilmu ke luar negara. Pengajaran yang dapat diambil daripada riwayah ini ialah betapa pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya menjaga lisan dan memastikan makanan yang dimakan itu dari rezeki yang halal. Yang ketiga perkara ini disifatkan sebagai ilmu yang sangat tinggi dan mahal nilainya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan nasihat yang kita dapatkan pada pagi ini, mudah-mudahan kita menyediakan pada hati kita, rohani kita, apa yang perlu kita fahami ialah sentiasa bertawakal kepada Allah, jaga lidah. Cara jaga lidah, banyakkan buat benda lain, selawat ke atas Nabi. Dan yang ketiga tuan-tuan, jaga setiap makanan nak masuk dalam perut kita adakah daripada perkara-perkara yang halal. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, Allah Ta'ala beri faham, Allah Ta'ala beri kepada kita keyakinan dan dizahirkan kepada kita akan tindakan. Jadi insyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Ma'asalamahu ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.